Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, selamat datang ke segmen 30 minit bicara petua kapsul. Tajuk malam ni kita bersama dengan Tuan Najib Azhar dalam topik minda hybrid jiwa fit. Okay, Puan Marina Ahmad, selamat datang ke Facebook Sektor Pengurusan Psikologi dan Kaunseling JPN Selangor. Jangan lupa share, like dan kongsikan kepada semua penonton kita malam ni. So like. Okay, jadual program kita bermula pada sampai hujung Ogos nanti, insya-Allah. So dipaparkan di skrin adalah jadual program. Ini adalah mungkin siri kelima, tak silap saya. Siri kelima. Okey. Dan pada hari Isnin nanti, okey, kita ada pengurusan stres pula pada hari Isnin nanti. Dan program kita akan seterusnya akan masuk sampai ke penghujung bulan Ogos. Habis hujung Ogos, lepas tu kita merdeka. Okey, Cik Azul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum daripada Muhammad Samsudollah. Selamat bersiaran semua PPD Hulu Langat. Okey, kita akan bersiaran tepat pada 9.30 malam. Apa khabar semua warga-warga Facebook SPSK Negeri Selangor? Jangan lupa share ke page Temu Puan, ke wall Temu Puan supaya rakan-rakan kita lain dapat manfaat malam ini. So topik malam ini akan dibawakan oleh Tuan Najib Azhar dalam topik yang menarik, minda hybrid jiwa fit. Okay, Waalaikumsalam. Assalamualaikum daripada Cikgu Muhammad Ghazali. InsyaAllah share supaya malam ni pecah rekod. Pecah rekod, pecah panggung box office. InsyaAllah. Malam minggu tapi sama aja, semua duduk di rumah. Okay, kita ada seminit lagi, insyaAllah. Daripada Kak Adi. Okay, selamat bersiaran daripada kami, warga SK Perempuan Bukit Kuda, Kelang. Okay. InsyaAllah kalau ada pertanyaan nanti, tuan-puan type di ruangan Facebook Live. Kita akan paparkan dan insyaAllah tuan kaunselor kita akan cuba jawab, cuba bantu. Kalau tak boleh bantu, nanti ada rakan-rakan kaunselor lain yang akan cuba bantu tuan-puan. Okay, so kita masuk promo dulu dan kita akan jemput penceramah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen 30 minit bicara petua kapsel.
Mesti tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya, Kapsel tu apa kan? Kapsel adalah ringkasan untuk Kaunselor Pendidikan Selangor. Kapsel adalah ringkasan kepada Kaunselor Pendidikan Selangor. Kita ucapkan syabas dan tahniah kepada Sektor Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang diterajui oleh Encik Fazli bin Hashim selaku Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, dibantu oleh Encik Sani bin Haji Tuhimin, juga Encik Suzana binti Abdullah. Dan pada malam ini kita bersiaran dalam segmen 30 minit bicara Petua Kapsel Sektor Psikologi dan Kaunseling JPN Selangor, dibantu oleh teknikal kita yang tidak asing lagi. Suara macam DJ teknikal kita ni, iaitu saudara Hanif, Cik Hanif. Baru malam ni saya dapat cam suara Cik Hanif macam DJ Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, kita pergi pada slide yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sihat walafiat. Salam ceria seisi keluarga. Tak dengar pun jawab. Oh ada. Okey, jawab. Sampai. Hashtag Kapsel SPSK Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, dari hati sampai ke hati, insyaAllah. Ya. Jadi saya akan keep on berterusan sebut dari hati sampai ke hati. Sampai ke hati. Slide saya yang pertama ni dah menunjukkan, dah membawa tafsir ada kaitan dengan tajuk kita, iaitu minda hibrid, jiwa fit. Kita kalau berada dalam situasi majlis ataupun jumpa kawan-kawan di luar majlis sekalipun, kita kena ucap salam, betul kan? Ucap salam sampai ke hati tu. Tapi kalau kita ucap salam sambil lewa saja je sebagainya, dia tak akan sampai, Jadi kita kena ucap salam. Salam, Assalamualaikum, salam sejahtera, tanya sihat kita sebagainya, Okey. Itu pun dah membawa tafsir tingginya akal budi dan mukjizat Allah Ta'ala. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan berada dalam satu situasi orang bagi salam kat kita? Biasalah kan? Tapi kalau kita bagi salam, orang jawab salam, biasa dalam situasi kita kenal orang tu. Tapi kalau orang yang tak kenal, tahu-tahu je bagi salam. Dekat pasar tani ke, dekat shopping complex ke, dekat mana-mana jumpa, dia bagi salam. Benar tak dia cerita? Saya yakin dia percaya pernah. Jadi akan terfikir, terlintas dalam minda kita, kotak pemikiran kita. Saya bagi salam Jadi kalau kita tak dapat sebersikit ilmu berkenaan dengan salam dan sebagainya, jadi kat situ tak berapa nak hybrid lah agaknya. Rupanya kalau kita bagi salam, bukan semata-mata salam kepada orang yang kita kenal, malahan orang yang tak kenal pun sebaik mungkin digalakkan, dituntut, elok kita bagi salam. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey. Terima kasih, terima kasih. Macam Upin dan Ipin, betul. Terima kasih kepada Cik Fazli, Cik Sani, Cik Suzana, Cik Hanif juga, Tanpa mereka tidak akan ada slot petua pada malam ni kan. Tak dapat lagi kita berkongsi. Okey. Jadi gerak hati mereka, nun jauh di sudut hati, kalbu mereka, diterjemahkan dalam bentuk idea, diterjemahkan dalam bentuk realiti pada malam ni. Alhamdulillah. Kapsel SPSK hashtag dari hati sampai ke hati. InsyaAllah mudah-mudahan sampailah. Saya sebut dari hati ke hati pun saya dah rasa macam dah rasa agak sebab lah. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam talian dapat perkongsian dan juga ulang kaji kita pada malam ni. Saya difahamkan slot kita ni, slot petua bicara Kapsel ni, lebih kepada berkonsepkan PU. Mesti saya tanya-tanya, PU tu apa? Pencetus rumah. Betul tu. Betul. Kalau Cik Fazli dengan rakan-rakannya peneraju utama lah. Betul lah tu.
Tapi apa yang saya nak share kat sini ikut kepahaman saya lah. PU tu perkongsian dan ulang kaji. Saya kongsi apa yang saya ada sebersikit lah. Ya, betul tak betul, wallahualam, nanti boleh tanya ustaz, ustazah ada dalam talian ni ya. Ulang kaji maknanya saya berkefahaman lah sebab kita ni cikgu dapatlah didikan, latihan ya, khusus, bengkel, seminar, macam-macam lah, banyak sangat. Jadi kadang-kadang benda yang dah banyak-banyak kita belajar tu ya, goodies bag pun dah banyak, bahan pun dah banyak, dah bertimbun-timbun ya, terbeku agaknya lah ya. Jadi makin lama dah tak apa nak ingat. Jadi ini sebagai ulang kaji. Tuan-tuan dan puan-puan boleh share dalam chat macam yang dimaksudkan oleh, yang dinyatakan oleh Cik Anif tadi. Jadi kalau saya boleh respon, saya respon. Kalau saya tak boleh respon, jadi homework untuk saya dan juga kawan-kawan saya, Kaunselor Pendidikan Daerah di 10 daerah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Mereka ni hebat-hebat ya. Okay, mereka ni semua di kalangan ustaz-ustaz dan juga ustazah ni ya. Ustaz Ahmed ada, Ustaz Haji Syamsul ada ya. Ustazah Hajah Rohani pun ada ya. Ustazah Ruzaimah pun ada. Adalah tu ramai dia ya. Okey, jadi 2-3 slide ni lebih kepada memang ada kena-mengena. Ada kena-mengena insya-Allah. Ada kaitan dengan tajuk kita minda hybrid jiwa fit. Dari hati sampai ke hati ya, insya-Allah. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat ni pun, kata-kata ni pun, ungkapan ni pun kita biasa dengar, kerap dengar. Betul lagi kita ni cikgu kan, bila dalam satu majlis ataupun perbengkelan, seminar yang agak pendek. Ayat ni, ungkapan ni memang kerap. Tapi saya nak share pada malam ni, biarlah betul-betul sampai hati. Maknanya bukan nak mengajar tuan-tuan dan perempuan, maknanya biar saya tu menyampai atau melafazkan itu biarlah sampai kepada hati. Saya nak share sikit. Perasan tak yang ada kod dekat ayat yang dekat slide saya tu? S20, surah 20, T, ayat Toha, surah 20, surah 20, Toha, ayat 25 hingga 28. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingat sejak tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah lah ni kan, kita dewasa, kita biasa dengar ungkapan ni ya, ayat ni. Mukjizat Allah Ta'ala ya. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan sudahkanlah tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Maknanya apa yang saya lafazkan, apa yang saya cuba kongsikan, apa yang saya cuba ungkapkan pada malam ini, insya-Allah saya berharap sangat mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat dan sampai pada hati dan tak banyak pun sebersikit faham apa yang nak disampaikan, nak dimaksudkan oleh SPSK, Kapsel dari hati sampai ke hati. Okey, S2 ni surah kedua, AB Al-Baqarah ayat 32. Ayat 32 ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ungkapan ni pun biasa ya. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai selain daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tengok. Ada kena-mengena dengan tajuk kita pada malam ini. Minda hybrid, menguatkan minda kita kukuh, teguh, stabil dan jiwa kita insya-Allah mudah-mudahan ya stabil dan ialah dalam situasi sekarang lah ya. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Fantasi versus reality. Okey, yang ini saya dah
ada kod kat bawah tu sebut sikit mungkin dah boleh agak lah ya. Situasi terma sekarang biasa sebut throwback, refleksi, imbauan. Nampak tak nombor-nombor yang saya tulis-tuliskan tu ya. 1, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25. Saya kena sebut ni. 25, 30 ya. Kalau saya tak sebut nanti, kawan-kawan terasa ni tak sampai kat hati dia. 30, 35, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 55, 60. Okey. Boleh agak tak agaknya? Okey, saya dengar boleh dengar. Dah boleh agak tu sebab kat bawah tu ada nota sikit kan. Okay. Ini nak menggambarkan, nak mengimbau, nak refleks ataupun throwback ataupun nak menghitung makna usia kita lah ya. Kita biasa sebut umur tapi yang paling tepat lah ya usia ya, menghitung makna usia. Okey. Ini kita buat simulasi sikit lah. Walaupun tak ada interaktif, kalau nak interaktif bolehlah. Dalam usia 1 hingga 5 sehinggalah 55 hingga 60. Cuba berhenti takat umur tuan-tuan dan puan-puan. Kalau umur 40 lah. Cik Sani je. Cik Anip 35 lah. Okey. Tapi dalam tempoh 1 hingga 40, 1 hingga 55 tu mesti ada imbauan ataupun refleksi, momen-momen lah, memori yang sama ada fantasi dan hari ini jadi realiti. Ibarat begitulah ya. Ini simulasi sikit. Ada tak? Ada ya, pasti ada. Saya teringat ada seorang kawan saya lah, dia beritahu, Ji, saya dulu tak boleh nak jangka ya. Mak saya suruh jadi cikgu. Okey, ini cerita biasalah. Mau tak mau, nak tak nak, okey tak okey, terima je lah ya. Bila dah umur 40 ni mencecah ibaratnya ya, barulah realitinya perasan. Oh betul, ingat balik ya, apa pesan mak, nasihat mak, saranan mak, cadangan mak jadi guru. Walaupun sekarang ni kita dah tahu doa mak tu ya begitu sebagainya. Bila kita ingat, menunjukkan bahawasanya minda kita, daya ingitan kita kuat, kukuh ya. Daya, bentuk pemikiran, gaya pemikiran, pola pemikiran. Itu yang nak dimasukkan dalam tajuk minda hybrid, jiwa fit. Dan tentulah bila kita ingat situasi itu, memang kuatlah daya ingatan kita ya, kawan-kawan kita. Saya tak langsung kita pun akan rasa okey, gembira, seronoknya ya. Mak cadangkan, mak usulkan ya. Doa mak, apa lagi ya, doa mak. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, ini hati abah dan mak. Okey. Itu saya bagi ambil contoh je lah. Ya, abah dan mak. Ini hati abah dan mak. Mesti ada. Mesti ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni. Ya. Yang bersagur ke, yang berlaga angin ni. Saya nampak Tuan Haji Adnan pun ada masuk. Terima kasih Tuan Haji. Saya, kalau orang lama-lama orang dah bersara ni, orang pop laginya, kalau masih lagi boleh masuk aktiviti macam ni, saya tabik seperingkat 3 kali tabik lah. Itu yang saya boleh umpamakan hybrid betul lah Tuan Jinan punya minda ni, daya pemikiran dia nak lagi ya, walaupun situasi pandemik ya, bukan zaman dia masa berkhidmat. Okey, ini kita lihat hati abah dan mak kita dulu lah ya. Mungkin kena fikir kejap, ya ada ke tidak ya? Mak kita bagi semangat, abah kita bagi semangat, adik-beradik bagi semangat. Ya, ada masa ketika tak tahu nak gelak ke nak menangis ke, itulah keadaannya ya. Okey, di bawah nota tu, di bawah slide tu saya ada tuliskan sikit catatan. Indoktrin. Biasa dengar tak? Biasa ni ya. Cikgu-cikgu biasa dengar. Tak semestinya cikgu yang mengikuti kursus psikologi ke, kaunseling ke ya. Sosiologi, antropologi, apalagi logi ya. Pendidikan lah ibaratnya. Bukan saja pendidikan, apa-apa saja kursus yang kita ambil, pasti akan teringat. Pensyarah pernah ada sebut perkataan indoktrin ataupun dia ada sebut doktrin ya. Saya sehingga hari ini ingat, itu yang saya guna pakai perkataan tu. Jadi masa dalam kuliah dulu tahu jugalah, faham jugalah. Faham macam tu lah kan. Faham macam tu lah, tahu macam tu je lah indoktrin tu apa kan. Teringat dia sebut pasal Rusia, fahaman komunis, kata indoktrin dah diasak, dah disogok, dah ditanam, dah dipasak, dah dilekat dalam pemikiran minda rakyat dia dan sebagainya.
Masa tu faham macam tu lah kan. Bolehlah faham. Rupanya hingga hari ni, ke saat ini, InsyaAllah lah ya, mudah-mudahan saya boleh faham dan tuan-tuan dan puan-puan lagi dah faham ya, orang yang hebat ada dalam talian ni yang mengikuti Petua Kapsel ya, Petua Bicara Kapsel SPSK dari hati sampai ke hati, insyaAllah ya. Rupanya ialah ini kira senario ya, bila dah asak tak kisahlah dengan apa situasi, apatah lagi dalam situasi pandemik sekarang. Nanti kita tengok slide-slide yang akan datang, yang ke depan ni ya. Asap minda kita ni, kalau tak betul-betul diasak, masak kita kan tak betul-betul disogok, mogok kita. Ya. Tak betul-betul ditanam, terbenam kita ya. Allahu Akbar. Kalau tak betul-betul lekat dalam minda kita, tersekat-sekat, melekat ya. Aduh. Okey. Jadi slide saya setakat ni memang dia tak ada khusus. Satu slide ni ada je berkenaan dengan tajuk. Saya dah memikirkan insya-Allah setiap slide tu ada kena-mengena, ada kaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Minda hybrid, jiwa fit, kapsel, SPSK dari hati sampai ke hati. Segmen 30 minit, bicara petua kapsel. Apa dia kapsel? Mungkin daripada awal tadi tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Kapsel ringkasan untuk Kaunselor Pendidikan Selangor. SPSK, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Terima kasih Tabah dan Tahniah SPSK ya. Hebatlah SPSK ya. Saya boleh umpamakan peneraju SPSK ya, Cik Fazli, Cik Sani, Cik Su ni memang minda dia bukan minda hybrid lagi, tak tahulah, nanti kita kaji baliklah minda macam mana ya. Okey, kita pergi next slide yang seterusnya. Bila sebut minda ni saya teringatlah, saya suka mengimbau. Bila saya nak pilih tajuk ni, sehingga hari ni lah, sehingga malam ni saya terfikir, kenapa aku pilih tajuk ni ya. Bila tanya kawan-kawan ni, tajuk ni memang agak berat ni. Agak berat. Memang berat benar kan. Tapi yang saya perasan sehingga malam ni, saya rasa macam nak mencabar minda saya lah ya. Macam nak mencabar minda. Ingat balik. Rupanya minda kita ni ada minda sedar, minda bawah sedar. Dulu dah belajar kan. Tapi orang-orang yang hebat, dia bukan dulu je belajar. Sekarang ni pun dia kaji ya. Kita ambil yang simple, yang basic, yang asas. Minda sedar, minda bawah sedar. Kita tak perlu nak pergi detail malam ni. Kita cuma secara surface je, permukaan. Kita nak tafsir minda kita, apa dia minda sedar, apa dia minda bawah sedar. Okey, untuk seterusnya, next, tafsir minda. Anda memiliki dua minda. Okey, untuk slide yang seterusnya, saya bacalah ya, sebagai ulang kaji kan. Anda memiliki dua minda, iaitu minda sedar, iaitu otak belahan kiri, left brain. Dan minda bawah sedar, otak belahan kanan, right brain. Dah mula cakap bahasa Inggeris ya. Minda sedar menggunakan logik untuk membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Okey. Apabila anda berhadapan dengan berbagai pilihan atau masalah dalam kehidupan, maka minda sedar akan membuat keputusan untuk memilih atau menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Bukannya minda bawah sedar. Okey. Namun dengan latihan tertentu, anda boleh mendapati bahawa sebarang keputusan yang dibuat oleh minda sedar boleh dipandu. Oh, cantik ni. Latihan boleh dipandu dan dipengaruhi oleh maklumat yang diperolehi dari minda bawah sedar. Saya terus terang. Malam ni bila saya buat, baru saya, bukanlah kata betul-betul faham tapi gitu pun dia minda sedar, minda bawah sedar. Tapi rakan-rakan saya yang berada kat talian ni, kaunselor-kaunselor 10 daerah ni, dia orang hebat. Dia orang memang dah mahir benda ni. Saya nak mencabar minda saya pilih tajuk ni lah ya. Sekiranya anda tidak memberikan minda bawah sedar sebarang matlamat untuk dicapai atau masalah untuk diselesaikan, ia tidak akan bekerja untuk anda. Tengok. Jadi kita kena jana minda kita, kena booster ibaratnya tu ya. Kita kena push. Agaknya lah yang ikut kepahaman saya. Akan tetapi sekiranya anda memberikan matlamat yang khusus atau objektif yang konkret.
Konkrit lagi, batu konkrit ni. Untuk dicapai, maka ia akan bekerja bersungguh-sungguh. Wow. Untuk mendapatkannya kepada anda. Pening ni masak ni memikir Ini jadi tepu beku dibuatnya Perkongsiannya tuan-tuan dan puan, ustaz ustazah yang ada dalam ni memang hebat pengetahuan pengalamannya. Saya sekadar berkongsi je. Rakan-rakan kaunselor yang ada dalam sini pun memang hebat orangnya. Yang dah bersara rakan-rakan kaunselor yang otak-otak ni pun lagi hebat. Saya ingat mereka pun mengikuti siaran ni agaknya. Dalam masyarakat kita, bentuk permohonan ataupun doa sudah menjadi perkara lazim dan berlaku secara automatik. Otomatis lah. Secara spontan. Permohonan dan doa ini jarang kita cuba untuk meningkatkan efisiensi dan keberkesanannya. Kita cuma melakukan dengan cara kita sendiri dan bersifat naluriah. Itu sedikitlah penerangan berkenaan dengan minda bawah sedar dan juga minda sedar dan juga minda bawah sedar. Kita pergi slide yang seterusnya. Slide yang ini saya saja kosongkan lah. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan yang nak tolong respon dalam chat dan sebagainya. Kalau nak jawab, boleh jawab. Saya sekadar kongsian biasa je. Apa makna ataupun erti minda hybrid ni? Saya tanya pula Minda hybrid. Jiwa fit. Istilah ni, ungkapan ni memang kita biasa dengar lah kan. Tak perlu kita terlalu mendalam, terperinci nak memahaminya. Minda, macam sebut awal-awal tadi lah. Bentuk pemikiran, pola pemikiran, gaya pemikiran, daya pemikiran. Kalau bahasa Inggeris panggil apa Mind unconscious mind, conscious mind. Bila sebut mind tu saya teringat ada satu rancangan di TV lah, rancangan di TV. Dia sebut apa tu? Mind your language. Minda hybrid. Sebut hybrid, apa yang bermain dekat fikiran tuan-tuan dan puan? Sebut hybrid. Saya dengar tu ada yang jawab durian hybrid. Betul? MK tu durian apa? Tanya MK tu apa MK tu musangking lah, durian musangking. Bos saya suka durian. Bos saya suka. Dia ada dalam talian ni. Terima kasih tuan. Terima kasih puan. Terima kasih puan Maumina. Sebut durian, kita akan terfikir. Durian hybrid. Kalau durian kampung yang original lah dulu-dulu. Tapi sekarang bila dia gabung, cantum, dipadukan, dia sepadukan, padankan dengan teknik tu, teknologi tu, biological itu, microbiologi apa dan sebagainya. Gabunglah adalah musangking D24 apa lagi tu? Black tone pada begitulah. Okey, kita pergi next slide. Minda hybrid, jiwa fit. Ni. Slide yang ini rakan-rakan saya dia tak tahu yang saya masukkan ni. Saya minta maaf lah. Minta maaf lah, memang ni saya sempat mohon izin saya masukkan lah Nak membuktikan dalam situasi pandemik, dalam situasi kuarantin, Allahuakbar, dalam situasi PKP, PKPB, PKPD, insya-Allah tak lama lagi kita pergi PD, insya-Allah tak lama lagi kita pergi Langkawi sejak 18 Mac 2020. Kalau kita dengar je vaksin, yang baru kan. Siapa yang bila ditawarkan untuk jadi penerima awal untuk ambil vaksinasi dia, ada berani angkat tangan dia mula-mula. Kalau berani tu alhamdulillah lah, syukur alhamdulillah. Tapi majoriti daripada kita rasanya bukan berani lagi cuak, kecup perut aduh macam-macam memang minda kita kan dengan sogokan, dengan apa ditanam, dipasak dengan macam-macam net saya nak sebut sekarang ada yang terlalu net netizen gitulah dengan PKP-nya, PKPB-nya, PKPD, vaksin dengar. Sekarang ni pula bila dengar angka data melonjak-lonjak, kita tengok pun dia mengganggu sebenarnya Realitinya sejujurnya kita tak perlu bohong pada diri kita sendiri, memang dia mengganggu minda kita, pemikiran kita, cara berfikir kita, daya fikir kita, gaya fikir kita, pola pemikiran kita memang mengganggu Bila mengganggu minda kita, pemikiran kita, dah pasti dia akan mengganggu jiwa kita, emosi kita, hati kita, perasaan kita. Saya amat memahami dan juga empati rakan-rakan saya di PPD Kelang lah khususnya bos saya dan juga timbalan. Sebab mereka ni memang
sebenar-benarnya peneraju dan pemimpin yang memang memiliki minda hybrid dan jiwa fit lah. Ya, melayan karena, melayan situasi, melayan fenomena, melayan pandemik, melayan SOP, melayan SUP, SUP, ya, macam-macam lah. Melayan majlis korban dan sebagainya yang terbaru. Alhamdulillah, ini berkat usaha, ya, sepakat sama-sama. Bukan saja di PPD Kelang, saya yakin dan percayalah di PPD, semua 10 PPD di JPN Selangor. Memang begitu kita, ya. Yelah, dah begitu situasinya. Jadi saya nak paparkan, nak kongsi sikit lah ni dengan kawan-kawan yang dah ambil vaksin ni. Ada yang dah vaksin 1, ada yang vaksin 2. Gaya, gaya betul. Nak membuktikan tajuk pada malam ni, saya nak kaitkan kita bila dah berada dalam situasi minda kita ni hybrid, kuat, yakin, percaya, kuat, kukuh, positif, baru kita boleh beranikan diri, ya. Jiwa kita pun tenang, jiwa kita pun stabil, emosi kita pun terurus dan sebagainya. Sebab tu yang berani pergi vaksin tu, ya. Kalau ditanya agaknya ini kali keberapa ditawarkan tu, macam-macam cerita lah, ya. Sabar dan tanya lah, ya. Cik Fazli pun dah, ya. Tuan Haji Samsul pun dah, yang lain pun dah. Terima kasih banyak. Apa pun saya mohon maaf, ya, kalau ada yang saya tak sempat nak mohon izin, ya. Yang lain ada juga yang saya mohon izin. Okey, kita pergi next slide. Sekarang ini pun dah hampir pukul 10 dah. Sempat ke ni? Setengah jam. Okey, saya diminta oleh Tuan Fazli juga, SPSK, untuk share sedikit data ni. Saya terus terang, bila dalam situasi sekarang ni lah, situasi at the moment sekarang ni, situasi sekarang, saya dah tak ada tengok sangat lah, ya, maaf, ya, data ke apa-apa yang dipaparkan. Tahu, tapi tak adalah nak tengok sangat. Sebab kita khawatir mengganggu minda kita, pemikiran kita. Walaupun kita boleh dan sebagainya, tapi kita khawatir bila kita tengok dan kita share dengan kawan-kawan dan sebagainya, kita tak tahu jauh mana penerimaan kawan-kawan kan, tafsiran kawan-kawan, pemikiran kawan-kawan, tafsiran cara berfikir dia, daya fikir dia dan sebagainya. Tapi atas permintaan, saya bacakan juga. Perbandingan jumlah kes. Sekarang ni dia dah ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itulah, bila sebut ada 5 kategori ni, tak bergejala. Kategori 1. Kategori 2 bergejala ringan. Kita pun tak tahu gejala yang macam mana. Dulu bolehlah kata demam, batuk, yang gini. Kategori 3 radang paru-paru. Kadang kita batuk-batuk macam ni kan datuk biasa kan. Sekarang ni yang luar biasa, yang luar jangka lah, ya. Ibarat macam istilah yang kita belajar baru-baru ni, buka, unpredictable kan. Kategori 4 radang paru-paru dan perlu bantuan oksigen. Aduh, itu yang saya rasa macam nak tengok data ni, ialah atas permintaan, bacalah. Okey. Kategori 5, kritikal dan perlu bantuan pernafasan. Jadi sama-samalah kita doa, mudah-mudahan kita, keluarga kita, rakan-rakan pejabat, jiran, ahli masyarakat, kampung, taman kita, ya. Dan yang paling penting, rakan-rakan kita di luar sana lah yang terkesan. Kita doakan mudah-mudahan mereka ni selamat, sihat, sejahtera, walafiat, dapat berurusan seperti mana sedia kala lah. Memang itu yang kita impikan, memang itu yang kita idamkan, memang itu yang kita inginkan. Jauh di sudut hati kita, qalbu kita tu, ya, dari hati sampai ke hati, memang itu sebenarnya. Cuma nak tunjuk dengan tak nak tunjuk je, ya. Kita pergi next slide. Ini pun sama, next slide ni pun sama, jumlah kes harian. Ini yang terbaru ni, 27 Julai, ya. Julai, ambil. Tengok, saya saja je letak stiker tu kan. Nak menggambarkan Allah, astagfirullahaladzim. Dah pasti majoriti kita bila dapat dalam grup WhatsApp tu, dalam FB ke apa sebagainya, mestilah astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Itu je lah yang mampu, paling tidak pun selain daripada SOP ke dan sebagainya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, itu je lah yang mampu. Sebersikit lah yang teringat dalam minda kita, pemikiran kita, yang jauh di sudut hati kita, emosi kita bermain-main dan sebagainya. Apa yang terlintas, terlafaz tu, itulah. Ya. Okey, dalam situasi sekarang ni pun mengganggu minda kita. Kita nak update MySejahtera, tak dapat-dapat. Ya, itulah stiker yang tunjuk kita nak update. Tu mengganggu juga tu, benda-benda yang simple-simple.
Ni seterusnya. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau RO/RT pada jangkaan mengikut kes seharian pada 26 Julai untuk seluruh negara. 1.14, 1.14. Jadi rasanya tuan-tuan dan puan-puan arif lah, faham. Dah biasa dah dengan data ni, dengan graf ni dan sebagainya. Dah boleh tengok, sekali tengok pun dah boleh agak dah turun naik, tinggi dan sebagainya. Negeri mana yang tinggi, negeri mana yang rendah, negeri mana yang turun naik. Ya. Okay, kita pergi next slide. Sekarang dah pukul 10.01. Ya. Berapa minit lagi agaknya. InsyaAllah doakan saya, kita dapat habiskan slide ni secepat mungkin. Okay. Saya cuba nak kongsi dan juga ulang kaji kita sama-sama. Rupanya falsafah pendidikan negara kita ni cantik lah. Saya beranggap saya punya kepahaman saya lah. Cantik, molek, ya, cun, lengkap, ya, jeri. Jasmani, emosi, rohani, intelek. Rohani, Puan Rohani, kita punya kaunselor. Nama dia memang disebut dia cikgu kan. Bagus betul lah kan. Jadi saya cuba olah lah, guna idea saya sendiri. Apa yang dimaksudkan jasmani, ada hubung kait dengan pandemik sekarang, dengan situasi sekarang, senario sekarang. Jasmani ni fizikal kita tahu, pendidikan jasmani. Berterusan kekalkan jarak. Jarak apa? Jarak fizikal, jarak jasmani kita dalam kelompok sosial. Ini yang kita belajar kan, SOP dia kan. 1 meter, 1.5 di surau, di masjid, di shopping complex, di mana sajalah. Di kelompok sosial. Saya bacakan balik. Berterusan kekalkan jarak jasmani dalam kelompok sosial. Saya harap perkongsian saya ni dengan idea yang saya dapat boleh lekat, boleh faham, boleh masuk, boleh terima. Bagus juga ayat ni ya. Barat macam tu. Bolehlah share dengan kawan-kawan yang lain yang tak berkesempatan dalam live ataupun dengan ahli keluarga ni, siapa-siapalah. Jasmani. Ini Jerry ni. Falsafah pendidikan negara ni. Hebat cikgu-cikgu kita. Hebat. Amiruddin Baki dulu, ya, Zakbar dan sebagainya, yang nama-nama yang besar lah yang kita ingat kan. Yang melahirkan ataupun timbul idea ni ya. Jasmani. Berterusan kekalkan jarak jasmani. Jasmani itu fizikal kita lah. Dalam kelompok sosial. SOP sekarang. Jaga. Emosi stabil, cakna, endah, empati, barisan hadapan dan pesakit. Betul tak? Kalau kita, fikiran kita berkecamuk, emosi kita tak stabil. Saya salahkan orang, salahkan ini, salahkan itu, salahkan ini. Bila masa kita nak cakna, kan? Bila masa kita nak endah, bila masa kita ada rasa empati, bila masa kita nak latih diri kita ni, kesian frontline kita sejak 18 Mac hingga hari ni ya. Yalah, mudah-mudahan frontline kita sihat, kuat, minda mereka hybrid, jiwa mereka fit. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang terkesan dengan pandemik ni ya. Kalau emosi kita tak stabil, kita tak akan boleh cakna. Kita tak akan boleh ada rasa endah. Betul ya? Ini orang Kuala Langat tahulah ni. Cik Ahmed ya. Kampung Endah Endah. Empati lagi. Empatilah kita. Endahlah kita. Caknalah kita. Dengan barisan hadapan. Dengan pesakit. Dengan mangsa yang terkesan dengan. Cukuplah kita dengan emosi yang dimomok-momokkan begitu. Jadi kita pun tak stabil. Cantik Jerry ni ya. Jasmani, emosi. Rohani, putuskan rantaian. Kan istilah sekarang ni ada rantaian. Putuskan rantaian, usah putus-putus berdoa. Putuskan rantaian, putuskan rantaian, usah putus-putus berdoa. Teruskan hubungan kerohanian kepada Allah dan juga Tuhan. Memang cantiklah kita punya falsafah pendidikan FPN ni. Jerry ni kan. Cantik. InsyaAllah kapsel dari hati sampai ke hati. Mudah-mudahan perkongsian kita dan ulang kaji kita pada malam ini sampai. Saya sekadar menyampaikan saja apa yang boleh saya sampaikan, apa yang ada.
apa yang terlintas, ilham yang diberi, buah fikiran yang ada. Putuskan rantaian, usah putus-putus berdoa. Teruskan hubungan kerohanian kepada Allah dan Tuhan. Saya yakin jasmani, emosi, rohani, semua rakan-rakan saya yang berada dekat talian ataupun yang di luar sana, kita dah lakukan, kita dah buat, kita amat dah latih. Itu yang saya fikir tepat. Saya rasa sesuai tajuk yang saya pilih ni. Minda hybrid, jiwa fit, bukan milik saya. Saya sekadar melahirkan, saya sekadar menzahirkan tajuk ini. Tapi tajuk ini adalah milik tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuanlah yang memiliki minda hybrid sehingga hari ini. Betul tak? Saya yakin dan percaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam talian atau di luar talian memiliki minda hybrid dan jiwa fit. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi jasmani, emosi, rohani saja. Last kali intelek. Daya dan gaya intelek berintegriti dituntut dalam menyantuni media sosial. Tengok tu. Saya boleh faham kot. Ya? Daya dan gaya intelek berintegriti dituntut dalam menyantuni media sosial. Itu sajalah yang saya boleh share dari segi idea dan ilham. Betul tak betul dari segi susunan bahasanya, saya minta maaf lah pada pakar-pakar bahasa ya, ustaz ke ustazah ke cikgu-cikgu yang memang orang bahasa, option bahasa ya, munshi ke ada dalam ni ya, ada dalam ni nanti kalau ada yang tak betul tak apa, saya terima seadanya, memang saya terima seadanya. Kalau tidak takkan saya buat tajuk ni kan, nanti PM tepi, nanti dah reda situasi nanti kita makan ya, kita makanlah di mana-mana warung, tapi kena jaga SOP. Berterusan kekalkan jarak jasmani dalam kelompok sosial. Yang pastikan emosi kita stabil, kita cakna, kita endah, kita empati pada barisan hadapan dan juga pesakit dan juga mangsa yang terkesan. Saya timbul ilham jauh di sudut hati, rasanya rakan-rakan bersama jugalah. Kita doakan mereka, doakan barisan hadapan, doakan pesakit, doakan mangsa yang terkesan. Tak kisahlah keluarga terdekat ke, keluarga jauh ke, jiran ke, komuniti ke, orang dari Kelantan ke, orang di luar negara ke, kita nampak je. Kita cepat-cepat. Okey, yang atas tu saya tambah sikit ya. Kalau dalam slide atas tu saya tambah sikit. Spiritual. Ya, kalau pasal pernikahan negara dia jeri je. Jasmani, emosi, rohani, intelek. Tu saya tambah sikit lah. Sebab tu saya tulis kecil. Tambah sikit lah. Okay, macam belanja lah. Istilah sekarang ni pakai apa? Belanja ya. Spiritual. Spiritual ni memang ada, kena ada. S tu stand for spiritual, sokongan. Sokongan suami, sokongan isteri, sokongan anak-anak, sokongan ibu bapa, sokongan adik-beradik, sokongan jiran, sokongan komuniti, sokongan rakan di pejabat. Saya bila sebut sokongan rakan pejabat ni memang, walaupun saya kerap beritahu kawan-kawan saya kalau di pejabat ni memang dia suka bully saya lah. Bully tu maknanya mengusik lah, mengusik menyakat kan. Bully dan menyakat tu, mengusik tu yang saya rindu ya, kawan-kawan saya di PPD Kelang lah khususnya ya. Spiritual stand for S, sokongan, semangat, spiritual lah. Dulu kalau mak-mak kita kan, kisahlah mak ke ayah ke ya, dulu kalau budak-budak kecil dia panggil apa? Semangat ni. Okay, saya dengar. Semangat. Okay. Itu saya belanja lah ya, spiritual. Okay, kita pergi next slide. Sekarang dah pukul berapa ni? 10.10. Alah, marah kawan-kawan kita ni. Okay, untuk slide seterusnya, saya suka nak share sedikit lah. Dalam situasi pandemik ni, tidak boleh tidak, saya tetap yakin tuan-tuan dan puan-puan berada dalam talian ataupun di luar talian yang belum berkesempatan, memang situasi ini dalam slide ni memang tuan-tuan dan puan-puan amal, memang tuan-tuan dan puan-puan dah buat, memang tuan-tuan dan puan latih sikit ke banyak tu tidak menjadi hal. Sebab saya memikirkan kita ni cikgu, kalau di maktab atau di universiti dulu memang kita ada aktiviti gerku, co-curriculum, exercise, sikit, tak berat, ringan dan sebagainya. So keep it up. Keep on. Teruskan.
ongoing. Kita buat sikit-sikit, ya. Kita kena teruskan supaya kita dapat fizikal, emosi, rohani kita, intelek kita tu kuat, jiwa kita tu fit, minda, ya. Serba-serbilah. Keempat-empat tu jasmani, emosi, rohani, intelek memang kena seimbang lah, balance. Berbalik pada tarif asal tadi, minda sedar, minda bawah sedar, ya, left brain, right brain, dua-dua tu kena balance, kena seimbang. Saya bila sebut left brain dengan right brain ni, saya umpamakan paling mudah analoginya macam kita kalau nak balik kampung lah. Sensitif balik kampung. Kesian kawan kita kan. Betul lah. Siapa yang tak terasa syadu kan, tak dapat balik kampung jumpa ahli keluarga, mak ayah kan. Bila kita balik kampung, apa kita buat dengan kenderaan kita? Khususnya kereta lah, kita mesti buat balancing. Kiri, kanan, depan, belakang, 4. Itu boleh saya umpamakan analoginya balance right brain dengan left brain. Otak kiri dan otak kanan kita. Ya? Okay, saya nak share slide ni. Saya slide ni pun saya dapat idea bukanlah spontan, tapi saya kena share juga. Ya? Biasa tak tengok segitiga tu. Ya? Maslow hierarchy of needs. Dalam situasi sekarang ni, kalau you tengok, ya, level yang bawah tu, psychological tu kena ada. Kena kuat. Tak payahlah sampai detail tu. Ya. Saya baca secara imbas je kan, tak habis slide. Ya. Yang kedua, level yang kedua, safety, keselamatan. Yang ketiga, love, belonging. Bila sebut satu-satu tu, masing-masing dah bermain kat minda dia, fikiran dia. Oh, tak ada. Terlepas. Kurang. Tak dapat lagi macam dulu. Tak dapat lagi kelompok, jumpa kawan. Sekarang ni antara selamat dengan tak selamat, safety. Level yang bawah tu dari segi psychological kita memang terganggu, terkesan. Kalau pergi level yang keempat, esteem. Yang ke atas lagi, self-actualization. Dulu saya kalau di pensyarah sebut Maslow hierarchy ni, kita faham je lah survey, okey. Tapi nak apply dalam sekarang punya situasi, nak implement dalam sekarang punya situasi, dulu kita tak ada lah, saya lah. Kalau yang lain memang dia orang hebat-hebat kan, saya sendiri, saya kata, saya kena keluarkan, saya kena share Maslow hierarchy ni, sebab boleh apply, boleh implement, kita boleh kaitkan dengan situasi sekarang, pandemik sekarang, terkesannya, dan sesuai dengan tajuk lah. Minda hybrid, jiwa fit. InsyaAllah kapsel dari hati sampai ke hati. Terima kasih SPSK. Terima kasih rakan-rakan di SPSK. Ya. Dan selain daripada kita ulang kaji perkongsian sedikit teori Maslow tu, kat situ ada kempen untuk KKM. Ya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Program Sihat Malaysia, suku-suku separuh. Kita dah duduk di rumah ataupun on off ke pejabat, jaga makan, memang kena jaga makan. Jangan terlebih, jangan terkurang. Kalau terlebih, share dengan jiran, share dengan kawan-kawan, share dengan bangsa yang terkesan. Banyak mana yang tersurat yang saya boleh share tu ya. Kalau boleh makan yang seimbang, jangan terlebih makan. Suku-suku separuh. Pernah dengar tak? Biasa kan? Kebanyakan dah dengar. Kalau tak dengar, malam ni dengar, alhamdulillah lah ya. Suku separuh. Apa yang separuh tu? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Suku ikan. Suku lagi nasi. Okey. Saya tak langsung itu makanan untuk fizikal kita. Makanan untuk hati kita, emosi kita, minda kita juga. Okey. Exercise jangan lupa. Saya tetap yakin, ya, tuan-tuan dan puan-puan, tak kira lah peringkat umur yang macam mana, dah nak bersara ke, separuh lagi nak bersara ke, ataupun awal lagi jadi guru, jadi pendidik dan sebagainya. Mesti ada exercise sikit-sikit ya. Kita rindu nak cycling, rindu nak jogging, rindu nak main bola, rindu nak main futsal, rindu nak main tenis, main badminton, main bola, macam-macam lah. Rindu nak pergi gym. Ya. Sahabat saya lama dulu rindu nak cycling tu. Dia memang kerap cycling sampai PBD Kuala Selangor, sampai PBD Hulu Selangor ya. Hebat betul. Hebat betul sahabat saya tu ya. Minda dia memang hybrid, jiwa dia memang fit. Okey, kita pergi next slide kan, tak habis kan. Pukul 10.15 dah. Okey, kita pergi next slide. Next slide, Cik Hanif, kita pergi next slide. Saya suka nak share beberapa testimoni lah ya. Okey. Kita pergi next slide. Cik Hanif. Okey.
Okey. Saya ada testimoni lah. Testimoni saya ni di kalangan orang yang dah berusia tau. Umurnya 60 ke atas, 70 dan 80. Ada yang cikgu, ada yang bukan cikgu, ada yang bekas swasta. Saya suka ambil contoh mereka ni punya daya fikir dan kuasa ingatan mereka tu. Saya kata, saya nak share dalam saya punya tajuk pada malam ni. Minda hybrid, jiwa fit. Mereka ni walaupun dah berusia tau, 60, 70, 80, tapi dia boleh ingat nama. Nama dia memang dia ingat. Nama ahli keluarga dia ingat. Nama kawan-kawan satu kampung dia ingat. Nama kawan sekolah dia ingat. Nama jalan dia ingat. Nama tokoh-tokoh yang pernah berjasa di negara kita dia ingat. Nama tarikh dia ingat. Nama tahun dia ingat. Nama peristiwa pun dia ingat. Saya kata, wah hebat betul lah. Otai-otai ni. Betul. Saya boleh tunjukkan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya fikir, kena ke masuk tidak dalam slide? Saya kata kena masuk. Sebab saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tuan-tuan boleh buat ulang kaji bahawasanya ada petua-petuanya di kalangan otak-otai kita ni yang dah berusia 60, 70, 80. Yang terbaru saya jumpa kan, dia kata, cikgu, barang makan. Tapi doa cikgu sampai bila-bila dia. Memanglah orang kata makan dengan duit tu penting perlu. Tapi doa cikgu sampai bila-bila. Tengok dia punya pemikiran dia kan. Kuat lagi pemikiran dia. Okey. Saya ada testimoni juga yang body stroke. Dari sini tuan-tuan dan perempuan di kalangan kaunselor pun yalah, ada biasa kan. Biasa jumpa. Ini saya saja nak share sikit. Saya lihat dia dah kembali pulih tau. Dah recover. Saya share satu je lah. Sebab dia rajin. Dia rajin. Rajin, kerap, latih terapi. Naik tangga, turun tangga. Naik bukit, turun bukit. Naik bukit. Sekarang ni dah boleh drive. Wah, saya kata hebat. Hebat. Ini ada kena-mena, ada kaitan dengan pola pemikiran dia, daya pemikiran dia, gaya pemikiran dia dan minda dia memang kuat, memang hybrid. Macam saya terlupa tadi, bukan terlupa lah, terlepas sebab nak cepat kan. Bila sebut hybrid, kita ingat durian hybrid. Tapi ingat kan, kalau kereta ada juga kan, Toyota hybrid, Honda hybrid. Kalau sebut dia hybrid, kereta hybrid ni apa? Bateri dia, booster, power, kemudian turbo. Bila berhenti je, enjin senyap. Itu memang power lah ya. Mana teknologi tinggi. Kemudian lebih baik lah. Lebih baik. Ya. Lagi pula dalam situasi sekarang. Ya. Sejak 18 Mac 2020, mana kita pernah dengar dalam talian secara maya, orang-orang yang memang IT, memang di bidang dia memang ni lah. Macam kita-kita macam saya ni, tak pernah kenal, tak pernah dengar Google Meet. Sekarang insyaAllah lah, rakan-rakan banyak bantu, rakan-rakan banyak sokong, memang banyak sokong. Bukan Google Meet je, Microsoft Team, KPM dah upgrade dah, ya. Cisco Webex, Zoom lagi. Dulu tak reti nak klik, nak download sekarang. Jadi umpamanya begitulah, ya. Istilah mudah, kepahaman mudah yang kita boleh umpamakan minda hybrid dan jiwa fit tadi tu ya. Kemudian ada seorang lagi testimoni saya, dia bukan body stroke, brain stroke. Daripada awal dia admitted hospital sampailah dia keluar, pecah rahsia dia keluar, sampailah dia keluar, saya mengikuti perkembangan dia. Saya mengikuti dia punya terapis dia dan sebagainya. Apa yang dia buat tau? Fisioterapi dia buat, dan antara fisioterapi yang memang menakjubkan miracle kuasa Allah Ta'ala, dia swimming. Swimming bukan dekat swimming pool, tapi swimming dekat tasik semua jadi. Bila dia datang jumpa, pakai tongkat yang 4 kaki. Dia datang, tongkat satu kaki, yang kaki. Akan datang jumpa balik, dah bawa kereta. Saya dengar dia dah bawa kereta sendiri seorang bukan dengan isteri, seorang datang. Jauh. Ingat lebih 100 km dia drive. Saya suka layan dia, borak, bincang dan sebagainya. Last kali dia kata, saya tanya, bang, macam mana abang boleh pulih bang? Bagilah saya ilmu sedikit, saya boleh share. Dan saya hari ni alhamdulillah saya nak share dengan tuan-tuan. Dia sebut perkataan, immediately dia sebut, dia tak ada tersekat-sekat dia sebut perkataan tu. Malahan saya ingat-ingat lupa perkataan tu, tapi tak pernah guna. Apa yang dia sebut ialah will power.
Dalam slide saya tulis dia. Willpower. Kata bang, macam mana abang boleh recover pulih daripada brain stroke ni bang? Bukan stroke biasa-biasa lah bang. Ya, kalau badminton dia stroke kiri, stroke kanan tu lain lah ya. Abang tadi pun dah kalah kan badminton kan. Kena stroke langsung ya. Ini brain stroke. Saya tengok keadaan dia masa first admitted, brain stroke. Kalau stroke ni memang tak boleh makan, kita tahu kan. Susu je masuk melalui hidung. Sampailah dia dah recover. Saya tanya apa dia? Sebut itulah dua perkataan. Willpower. Sebenarnya saya punya testimoni ni dia bukan kaleng-kaleng. Ini kalau ikut ya, kawan-kawan yang ajar saya lah dia sebut. Bukan kaleng-kaleng. Dia ex-student alumni universiti di UK tu yang favourite lah ya. Yang penama lah Oxford itulah. Jadi dia terus sebut willpower. Jadi atas perkongsian tu lah saya kata saya kena sesuaikan dengan tajuk ni, minda hybrid jiwa fit. Saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita terus pergi kepada slide. Ada banyak lagi tak? Oi, dah hampir 10.30. Minta maaf sangat. Dari 9.30, 10.30, 1 jam saya cuba habiskan lah ya. 1 jam ni minta maaf sangat tuan-tuan dan puan-puan mengganggu malam rehat tuan-tuan dan puan-puan. Saya saja je ambil slide ni. Ini sekadar contoh je lah. Beberapa yang kita boleh umpamakan ikon dan menjadi ironi kepada kita lah. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh ambil sebagai ikon dan sebagainya. Ini sekadar kongsi je lah ya. Datuk Lee Chong Wei ya. Dan yang paling utama sekali lah Profesor Diraja Ungku Aziz ya. Kita tahu macam mana pengemanan dia ya, daya fikir dia, ilmu dia, buah fikiran dia ya. Datuk Lee Chong Wei kita tahulah dia juara dunia, juara ni dah banyak kali macam mana dia nak berdepan dengan situasi lawan tu. Otak dia fikir. Saya satu yang saya perasan Datuk Lee Chong Wei, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan lah, kalau dia main memang saya akan ikuti. Walaupun dia dah juara nombor 1, dah main dia keluar, mesti coach dia akan guide dia, bantu dia, pada begitulah. Tapi bila dia berdepan dengan lawan, daya fikir, minda dia mesti kuat, mesti kena kuat. Kalah menang tu cerita kemudian, tapi kena kuat, jiwa kena. Okey, yang terbaru kita ada Ustaz Abid Liu ya, dengan hashtag dia, tagline dia Allah sayang kita ya. Ustaz Kazim Ilyas dia kata semarakkan ilmu. Itu dia punya hashtag. Jadi kita ni guru ni memang tak terlepas lah. Memang tak boleh elak. Memang tak terkecuali. Memang ilmu dan guru ni memang ibarat isi dan kuku lah. Ibarat isi dan kuku. Memang kita kena sampaikan. Tak banyak sikit kita sampaikan. Ya. Okey. Itu di bawah tu ada adik kita tu siapa namanya? Nick Normadiha kan. Dulu dapat berapa A? 18A, 20A. Ya. Anak kampung tu. Luar bandar kan. Jadi ada juga yang kata orang luar bandar ni kalau otaknya genius ke, bijak dia, minda dia bagus, banyak makan kopok leko lah. Agaknya lah. Belum ada kajian lah. Nanti kawan-kawan boleh buat kajian lah kopok leko Tapi base kopok leko ikan ikan ada apa kandungan dalam ikan? Omega 3 ibarat gitulah. Ikan tongkol ke ikan tenggiri ke, bagus untuk minda. Okey. Kita pergi next slide ni, dah nak habis lah ni. Okey, ini sekadar simulasi. Saya boleh share dengan rakan-rakan dan tuan-tuan dan puan dan habis slide ni. Apa yang saya belajar sedikit. Cik Anip, next slide Cik Anip Apa yang kita belajar sedikit ya dalam tajuk ini, minda hybrid, jiwa fit. Kita kena banyak muhasabah diri. Ya. Kita kena banyak muhasabah diri. Tanda Allah sayang kita. Allah beri kita kesedihan. Allah beri kita kesakitan. Allah beri kita kehilangan. Allah beri kita kesusahan. Allah beri kita kemiskinan. Allah beri kita kehinaan. Ada sebab musababnya. Jadi kita muhasabah diri ya. Cik Anip, ini next slide Cik Anip. Tolong Cik Anip. Next slide ni kita. Alright. Okey. Terima kasih Cik Anip ya. Bukan apa, kesian kawan-kawan kita nanti-nanti kot ni ya. Okay. Jadi daripada kajian ataupun daripada perkongsian ustaz-ustazah kita ya, pendakwah-pendakwah kita, rupanya bila kita sujud yang agak lama, darah akan mengalir, banyak mengalir ya di otak kita, bekalkan oksigen. Itu dari sudut sains lah kita tahulah ya, banyakkan.
Dia kena banyak lah, sama-sama. Sama-sama. Meditasi, forgiveness is giving up the hope of having a better past. Kita self-talk, kita cakap dengan diri kita, tidak ada beban yang berat. Jika Allah mengendaki beban berat, anda menjadi ringan. Tidak ada penderitaan jika Allah mengendaki menjadi kebahagiaan. Okay. Soft talk, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya dia mengampuni segala dosa. Ini untuk meditasi kita, muhasabah diri kita, refleksi kita, banyakkan sujud dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan-puan dah latihlah, dah buat, dah amalkan dalam tempoh pandemik 2 tahun ataupun sebelum-sebelum ni. Saya yakin dan percaya ini lebih kepada perkongsian, ini lebih kepada ulang kaji. Mudah-mudahan kita berada dalam situasi minda kita hybrid, jiwa kita fit, insyaAllah. Okay, kita pergi next slide yang seterusnya. Ini antara panduan lah. Antara panduan, antara tips, antara sumber, antara rujukan yang boleh tuan-tuan dan perempuan dapat. Tuan-tuan dan perempuan lagi banyak lah sumber dan rujukan, panduan ataupun tips. Ini sekadar sebersikit je yang saya cedok-cedok, saya ambil sekadar perkongsian. Bahan bacaan profesional kena baca. Tak baca banyak, baca sikit-sikit. Uji minda kita kena juga. Boleh share sikit? Boleh sebut uji minda ni. Bahan bacaan ilmiah kena juga. Tak banyak baca, baca sikit-sikit. Perkongsian idea, kita saring, kita tapis. Unsur-unsur yang mengganggu negatif tu, kita cabar minda kita. Kita brainstorm, pencabaran fikiran. Kita rujuk kitab dan buku agama, tu dah tentulah. Okay, saya nak beralih sikit. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan biasa main game. Saya game-game yang biasa dulu-dulu biasalah. Tapi sekarang ni game yang sekarang ni, the latest ni, apa nama game tu? Kalau kita kecil-kecil dulu main apa? Main perang-perang kan? Perang-perang. Sekarang ni dah ada. Saya pun tak pernah main, tapi kita tahu juga, macam ni budak ni main PUBG. Rupanya dia menguji minda. Tapi kalau dah lama sangat, kita kena bantulah. Tak boleh lah lebih leka kat itu je. Tapi dia menguji minda, kecekapan minda kita. Target. Sasaran dan sebagainya. Memang kecekapan. Yang terbaru, VR. Pernah dengar VR? Virtual reality. Pakai macam cermin mata tu, macam scuba tu. Kita nampak 3D, 4D, 5D. Kita macam dekat je dengan situasi tu. Itu pun sama jugalah. Memang dia akan mengganggu minda kita. Tengok macam ni kita balance minda kita. Kalau itulah. Kenalah. Okay. Apa pun gerak hati dan kita kena pujuk hati kita. Hati kita ni milik Allah Ta'ala. Minda kita ni milik Allah Ta'ala. Kita hanya mampu lafaz, minda hybrid, jiwa fit. Tapi semua ni milik Allah Ta'ala. Minda hybrid, jiwa fit, semua ni milik Allah Ta'ala. S2, surah yang kedua. AB, Cik Hanif kita pergi slide yang seterusnya, Cik Hanif slide yang kedua akhir ke last akhir ni? Kedua akhir ni. S2, AB, 285, 286. Ayat 285, 286. AB ni Al-Baqarah. Surat 2, Al-Baqarah, 285, 286. S36, surah 36, Yasin, ayat 9. Surah 94, Al-Insyirah, ayat 8. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi ankada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Surah 18, ayat Al-Kahfi 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah 7, ayat Al-Araf, ayat 23, surah 7. Surah 2, Al-Baqarah, ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina azabannar. Ini antara ayat-ayat yang boleh kita amalkan. Memang kita dah amalkan, kita dah lazimi ya untuk gerakkan hati kita, untuk pujukkan hati kita supaya minda kita kuat, minda kita kukuh, stabil, emosi kita, jiwa kita pun stabil ya. Mudah-mudahan kita boleh lalui situasi ini dan situasi akan datang. Okey Cik Hanif, untuk next slide Cik Hanif. Okey, kita ada slide yang kedua akhir. Kita kena istiqamah berdakwah. Kena istiqamah berdakwah. Kena istiqamah berdakwah. Ya, surah 36 Yasin. Surah Yasin menunjukkan mukjizat Al-Quran. Surah ini menjelaskan bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dilakukan oleh seseorang Muslim. Seorang Muslim perlu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan dakwah. Walaupun dakwah mereka itu diterima maupun ditolak. Ini kerana kita tidak mengetahui isi hati seseorang sama ada dia menerima atau menolak dakwah yang dibawa, dan kita tetap perlu terus berdakwah kepada semua lapisan masyarakat. Surah 36, Surah Yasin. Okey, kita pergi slide ni seterusnya. Di penghujung slide ini, di penghujung sesi ini, dah jam 10.32, kita kena terus berdoa. Kita kena terus berdoa untuk pelihara hubungan kita dengan Allah, pelihara hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Ya, kita terus berdoa dan kita terus berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Surah 3 surah Al-Imran, ya. Ayat 8. Okey, jadi memang itu surah yang biasa kita baca, kita lazimi. Teruskan dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan berada di the right track. Yang minda tuan-tuan dan puan-puan memang hybrid, jiwa fit. Kalau tidak, insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah takkan berada dalam situasi sekarang. Walaupun kita tewas, walaupun kita menang, walaupun kita sakit, walaupun kita sihat, bukan bermakna kita tak memiliki minda hybrid ataupun jiwa fit, tapi itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saya ingat perkongsian saya, ulang kaji saya mohon maaf sangat dari hujung rambut sampai hujung kaki tanpa sedar 1 jam, ya, tepat 1 jam. Saya minta maaf sangat. Ya, wahai kalau ikut janji temu kita setengah jam saja. Jadi saya mohon ampun dan maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki sekiranya ada terkasar bahasa, ya, terlanjur kata, terlanjur bicara, ya, bahasa saya yang agak kurang tersusun, ya, kurang manis, itu atas kelemahan saya sendiri sebagai manusia biasa, insan biasa. Jadi boleh kita tutup majlis kita ni, bicara kapsel, bicara petua kapsel dengan baca doa sikit? Boleh? Ya, mari kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa anshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyik lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyik lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya mohon maaf dan sekali lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada tuan-tuan dan puan-puan, ustaz dan juga ustazah, salah silap saya, mohon ampun, mohon maaf. Saya maafkan tuan-tuan dan puan-puan seadanya. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sihat, sejahtera, sihat walafiat di samping keluarga, dan kita dapat melalui norma baharu yang betul-betul baru, gembira, sejahtera, sihat, ceria seperti sebelum-sebelumnya. Jadi dengan ini saya bagi pihak SPSK, Kapsel, bicara petua Kapsel, dengan ini mengundur diri. Terima kasih Tanya, terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk berada dalam talian. Kita jumpa di lain siaran untuk sesi yang ke-6 pada hari Isnin. Doakan kami doakan tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.